Space Network. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya ialah Muhammad Ijah bin Hamdan. Nombor metrik saya ialah 10DAB 21F1021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Umairah Insyirah binti Nasrul Hakim. Nombor metrik 10DAB 21F1023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rana Suha binti Rohani. Nombor metrik 10DAB 21F1029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul Hakim bin Ahmad Badli. Nombor metrik 10DAB 21F1053. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Huda binti Syamsul Anwar. Nombor metrik 10DAB 21F1061. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Izzah binti Abdul Hamid. Nombor metrik 10DAB 21F1077. Apakah perbankan perniagaan? Perbankan perniagaan ialah urusan kewangan syarikat dengan institusi yang menyediakan pinjaman perniagaan, kredit, akaun simpanan dan akaun cek yang direka khusus untuk syarikat dan bukannya untuk individu. Seperti yang kita tahu, terdapat pelbagai jenis banking bisnes. Namun di sini kami ingin menceritakan 3 daripada banking bisnes yang berikut. Yang pertama ialah pengurusan tunai. Pengurusan tunai juga dirujuk sebagai pengurusan perbendaraan. Perkhidmatan pengurusan tunai membantu perniagaan mencapai kecekapan yang lebih besar dalam menguruskan penghutang, pemiutang, tunai di tangan atau kecairan mereka. Bank perniagaan menyediakan proses yang khusus untuk perniagaan bagi membantu menyelaraskan pengurusan tunai mereka, menghasilkan kos yang lebih rendah dan lebih banyak wang tunai di tangan. Bank menyediakan perniagaan akses kepada Automated Clearing House (ACH) dan sistem pemprosesan pembayaran elektronik untuk mempercepatkan pemindahan wang. Mereka juga membenarkan pergerakan automatik wang daripada akaun cek terbiar ke akaun simpanan berfaedah. Jadi, lebihan tunai digunakan sementara akaun semak perniagaan hanya mencukupi untuk pembayaran pada hari itu. Perniagaan mempunyai akses kepada platform dalam talian sesuai yang memuatkan proses pengurusan tunai mereka ke akaun semakan dan simpanan mereka untuk jadikan paparan masa tunai dalam tindakan mereka. Seterusnya adalah pembiayaan bank. Pembiayaan bank ialah sumber utama modal untuk pengembangan perniagaan, pemerolehan dan pembelian peralatan atau semata-mata untuk memenuhi perbelanjaan operasi yang semakin meningkat. Bergantung pada keperluan syarikat, bank perniagaan boleh menawarkan pinjaman jangka tetap, pinjaman jangka pendek dan jangka panjang, garis kredit dan pinjaman berasaskan aset. Bank menyediakan pembiayaan peralatan sama ada melalui pinjaman tetap ataupun pajakan peralatan. Sesetengah bank menyediakan perkhidmatan khusus kepada industri tertentu seperti pertanian, pembinaan dan hartanah komersial. Selain daripada itu adalah perkhidmatan gaji. Banyak bank mampu menyediakan perkhidmatan gaji untuk perniagaan kecil. Jika perniagaan anda baru atau terlalu kecil untuk menanggung perbelanjaan pembuat taruhan, banyak bank menyediakan perisian atau perkhidmatan khusus yang khusus ditujukan kepada pengurusan gaji. Selain daripada bank, terdapat banyak penyedia perkhidmatan gaji bebas. Ia bernilai membandingkan kos dan faedah kedua-duanya. Dan yang terakhir adalah perlindungan penipuan. Insurans penipuan ditawarkan oleh bank untuk melindungi perniagaan daripada sebarang jenis penipuan yang telah berlaku dalam akaun semak mereka. Ini boleh termasuk semakan bermasalah daripada vendor atau penipuan pekerja yang boleh disebabkan oleh terlalu ramai orang yang mempunyai akses kepada akaun menjadikan transaksi sukar untuk dikesan. Fintech. Istilah fintech ialah singkatan kepada financial technology, iaitu teknologi kewangan yang merujuk kepada perisian aplikasi mudah alih, perbankan tapak web dan teknologi lain yang menambah baik dan mengautomasikan penggunaan dan penghantaran perkhidmatan kewangan. Fintech bukan sahaja digunakan oleh sektor kewangan seperti syarikat, perbankan dan insurans, malah juga digunakan dalam pendidikan, kesihatan dan industri lain. Seterusnya, ciri-ciri fintech. Yang pertama, menggunakan teknologi. Fintech menggabungkan teknologi komputer untuk menyediakan layanan kewangan. Mereka menggunakan platform digital untuk berinteraksi dengan pelanggan dan melakukan transaksi. Yang kedua, inovatif.
Fintech seringkali menciptakan solusi kewangan yang inovatif yang dapat mengubah cara tradisional pelanggan berinteraksi dengan layanan kewangan. Mereka mencari cara baru untuk memenuhi keperluan pelanggan. Dan yang ketiga, efisien. Salah satu tujuan fintech adalah meningkatkan efisiensi dalam industri kewangan. Mereka biasanya dapat menyediakan layanan dengan biaya yang lebih rendah daripada institusi kewangan tradisional. Di samping itu, impak utama teknologi kewangan ialah automasi dan kemudahan perkhidmatan kewangan memperkemas pengurusan wang. Pendigitalan telah mengubah pelbagai bidang kewangan termasuk kaedah pembayaran, kewangan peribadi, simpanan dan pelaburan, insurans dan pengurusan kekayaan. Saya ingin menerangkan beberapa kelebihan tentang fintech terhadap institusi kewangan. Yang pertama ialah maklumat pantas dan murah. Kewujudan fintech sangat membantu untuk mendapatkan maklumat dengan cepat dan murah. Selain itu, fintech juga memastikan keselamatan wang kerana ia mengahadkan pendedahan maklumat kepada orang lain. Hal ini kerana maklumat ini berkaitan dengan pelaburan. Seterusnya, mudah berkhidmat kepada pengguna. Syarikat akan mengambil bahagian dalam menggunakan teknologi kewangan ini akan mendapati lebih mudah untuk memberi perkhidmatan kepada pengguna. Selain itu, syarikat hanya menyediakan sambungan selular untuk mengakses semua jenis perkhidmatan kepada pengguna. Sementara itu, pengguna dengan fintech akan lebih mudah mendapatkan perkhidmatan kewangan. Di samping itu, mereka boleh mengakses dan menjalankan transaksi mereka melalui telefon pintar ataupun tablet mereka. Kelebihan yang ketiga ialah dapat menjamin keselamatan terjamin. Fintech mempunyai kaedah keselamatan terkini, jadi ia benar-benar menjamin bahawa data pelanggan selamat dan kekal selamat. Pilihan terbaru untuk keselamatan yang digunakan oleh fintech ialah data biometrik, tokenisasi dan penyulitan. Selain itu, fintech juga memberi proses yang cepat. Fintech menyediakan proses perkhidmatan kewangan yang sangat pantas seperti proses dokumentari kewangan, proses pinjaman atau pengesahan skor kredit. Proses ini lebih cepat dan sangat cekap. Yang terakhir ialah perkhidmatan cekap. Fintech membolehkan pengguna menikmati perkhidmatan kewangan yang lebih selesa dan cekap. Di samping itu, aplikasi fintech sangat membantu dalam mengawal kewangan. Aplikasi ini dilengkapi dengan jadual pemberitahuan mengenai pembayaran bil. Anda boleh mengawal baki wang anda antara wang masuk ataupun wang keluar. Yang pertama ialah terdedah kepada penipuan. Walaupun salah satu kelebihan perkhidmatan fintech ialah tahap keselamatan yang tinggi, ia juga terdedah kepada penipuan. Masih banyak lagi yang menawarkan faedah yang lebih besar kepada pengguna. Seterusnya ialah kos yang tinggi. Kos faedah bagi pinjaman yang ditawarkan oleh fintech adalah lebih tinggi daripada pinjaman tradisional. Ini boleh menjadi pertimbangan sebelum memilih perkhidmatan kewangan. Keburukan seterusnya ialah ia mesti disambungkan ke internet. Bagi usahawan yang baru bermula memerlukan pembelanjaan yang besar untuk memulakan perniagaan mereka. Kerana mereka perlu mendapatkan perkhidmatan teknologi kewangan ini. Usahawan mesti menyediakan kemudahan komputer, tablet atau telefon pintar yang disambungkan ke internet. Perkhidmatan teknologi kewangan ini hanya boleh diakses melalui internet. Jika anda berada di kawasan yang tidak mempunyai internet, anda tidak akan dapat mengakses perkhidmatan kewangan ini. Akhir sekali ialah hanya mencapai ahli perniagaan yang celik internet sahaja. Perkhidmatan teknologi kewangan tidak dapat dinikmati oleh semua golongan, terutamanya bagi mereka yang tidak mempunyai akses internet dan tidak mempunyai maklumat tentang teknologi kewangan. Dan hanya kumpulan tertentu saja yang boleh mengakses perkhidmatan ini. Hari ini saya akan menerangkan tentang teknologi gangguan yang dialami perkhidmatan kewangan. Seperti kita maklum bahawa perbaikan digital kini kian meningkat mendadak semenjak pandemik COVID-19. Hal ini kerana apa? Kerana peranan perantaraan bank sedang berubah, iaitu perantaraan mereka menghadapi persaingan daripada perantaraan yang lain dengan perniagaan trust mereka. Apa yang dikatakan teknologi gangguan di dalam perkhidmatan kewangan ialah yang pertama adalah
peer-to-peer lending. Apa itu peer-to-peer lending? Ialah satu platform yang menghubungkan antara pelabur dan juga peniaga. Peniaga akan memohon modal kepada bagi perniagaan mereka, manakala pelabur pula akan menyediakan modal tersebut. Kemudiannya, peniaga akan mengambil modal tersebut dan membayar semula kepada pelabur dengan kadar faedah yang dipersetujui oleh kedua pihak. Yang kedua ialah pembayaran mudah alih, di mana pemindahan atau pembayaran dana yang biasanya dilakukan kepada seseorang pedagang ataupun ahli perniagaan untuk membayar bil, barangan mereka dan perkhidmatan yang menggunakan peranti mudah alih untuk melaksanakan dan mengesahkan pembayaran mereka. Seketika perbankan digital semakin berkembang, didorong permintaan perkhidmatan efisien dalam beberapa aspek seperti rekod perbankan dan urus niaga. Namun ciri-ciri bank konvensional yang kini mungkin akan mula terhakis. Sementara infrastruktur pejabat pula akan semakin mengecil dan penggunaan mesin juruwang ATM automatik ATM juga akan semakin berkurangan kerana kini pengguna lebih gemar menggunakan pembayaran secara mudah alih berbanding dengan bersemuka.